Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Azman bin Rahman selaku pensyarah bagi kursus ini. Pertama sekali, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana telah membimbing kami dan membantu kami dalam menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan ini. Baiklah, kami akan membentangkan tugasan pentadsisan berterusan ini bagi kursus pengantar kursus Saran Melayu dan kod khususnya BMMB 3193, maafkan saya. Dan pensyarahnya Dr. Azman bin Rahman. Tajuk yang telah kami pilih ialah pemikiran dalam cerita naga Tasik Cini. Baiklah. Baiklah, berikut merupakan isi kandungan yang telah kami senaraikan di sini. Terdapat 7 isi kandungan yang telah kami senaraikan di sini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, tema. Yang ketiga, asal-usul tempat. Dan yang keempat, asal-usul kejadian makhluk alam. Asal-usul kejadian fenomena alam. Asal-usul kejadian manusia dan sifatnya. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, kesimpulan ataupun pengajaran yang telah diperoleh melalui pelbagai versi cerita berkaitan naga Tasik Cini. Okey, baiklah. Pertama sekali kita akan pergi kepada aspek pengenalan ataupun lebih dikenali sebagai sinopsis dalam kisah Naga Tasik Cini Seri Pahang. Baiklah, dalam kisah ini, naga merupakan lambang kepada cerita Tasik Cini, sinonim dengan yang diceritakan oleh orang-orang dahulu di mana dua ekor naga ini telah dimakan sumpahan pada zaman tersebut. Dan dua ekor naga ini antaranya yang pertama adalah naga Sri Gumum yang dikatakan jantina naga tersebut adalah jantina dan jantan, dan yang kedua adalah naga Sri Pahang iaitu jantina betina. Dan okey, cerita naga Tasik Cini ini mula tercetus ataupun mula berlaku apabila naga Sri Gumum yang menghuni Tasik Cini tersebut. Dan kisah ini bermula dari sebuah sekumpulan orang asli suku Jakun yang meneroka kawasan hutan untuk bercucuk tanam. Semasa mereka bercucuk tanam, mereka bertemu dengan seorang wanita misteri yang tiba-tiba muncul, dan wanita misteri itu berkata bahawa kawasan ini adalah kawasan miliknya dan seharusnya orang-orang asli suku Jakun ini perlu meminta keizinan beliau untuk melakukan sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, ah, krisis ini dimaafkan oleh wanita tu misteri tersebut kerana salah seorang daripada orang asli itu iaitu Tok Batin meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh mereka. Tetapi wanita tua misteri itu meletakkan satu syarat dan juga amaran bahawa tongkat yang dicacatkan oleh beliau jangan dicabut sehingga beliau hilang. Okey, semasa mereka sedang sibuk bercucuk tanam, tiba-tiba suatu perkara aneh ataupun suatu insiden pelik mula berlaku. Mereka ni mendengar suara salakan anjing di sekitar kawasan mereka bercucuk tanam. Dan salah seorang daripada mereka ni, tak silap saya pemuda, mencari punca suara salakan itu datang dari mana. Dan alangkah terkejutnya, semasa beliau mencari, beliau mendapati bahawa suara salakan anjing tersebut datang dari sebuah batang pokok kayu yang besar. Tanpa berfikir panjang, beliau terus membaling tugal kayu iaitu alat mereka bercucuk tanam yang tajam ke arah batang kayu tersebut. Dan beliau mula bertambah terkejut kerana darah mula memancut-mancut keluar dari kayu tersebut. Okey. Seterusnya, akibat insiden itu berlaku, beliau terus lari dan bercerita insiden tersebut kepada rakannya, tetapi rakannya tidak percaya. Dan ketika itu, langit terus menjadi gelap, guruh berdentung dan hujan turun dengan lebat selebat-lebatnya, menyebabkan kumpulan itu bertempialan lari. Dalam suasana yang huru-hara,
kacau bilau, ucak-kacir, tongkat wanita itu tercabut, menyebabkan air memancut-mancut keluar. Bumi bergegar dan kawasan itu tenggelam akibat air yang keluar dari tongkat tersebut dan membentuk tasik cini. Cerita ini menyatakan bahawa kayu hitam milik wanita tua misteri itu adalah jelmaan naga Sri Gumo dan alur-alur di sekitar tasik tersebut dikatakan jejak laluan orang asli yang lari menyelamatkan diri. Ini merupakan sinopsis tentang cerita Naga Tasik Cini Seri Pahang. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada tema yang terdapat di dalam cerita mitos kami, iaitu legenda Naga Tasik Cini. Tema pertama yang didapati adalah hubungan manusia dengan alam, di mana mitos ini menekankan pentingnya menghormati alam semula jadi yang dipercayai didiami oleh makhluk gaib seperti naga yang berperanan sebagai penjaga dan pelindung dalam cerita ini. Melalui kisah ini, tema ini menggambarkan bagaimana tindakan manusia boleh mempengaruhi keseimbangan alam serta pentingnya menjaga dan mengelakkan bencana untuk murka alam. Tema kedua pula adalah kekuatan dan kuasa gaib, di mana cerita Naga Tasik Cini ini menunjukkan bahawa alam bukan sekadar tempat untuk dijelajahi, tetapi ia memiliki kuasa misteri yang melampaui pemahaman manusia. Dalam cerita ini, naga dalam mitos ini menjadi lambang kekuasaan alam yang menuntut penghormatan dan ketaatan. Tema ini juga mengajak pembaca untuk memahami bahawa fenomena alam seperti perubahan cuaca atau bencana seringkali dilihat sebagai tanda atau amaran daripada makhluk gaib. Tema yang terakhir adalah warisan dan kepercayaan tradisional, di mana mitos Naga Tasik Cini mencerminkan budaya tempatan yang kaya dengan kepercayaan dan tradisi lisan yang diperturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi seterusnya. Tema ini juga menekankan nilai kepercayaan tradisional yang menghubungkan masyarakat dengan identiti, sejarah dan pandangan mereka tentang dunia. Baiklah, itu sahaja untuk tema dalam cerita Naga Tasik Cini ini. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya adalah asal-usul tempat atau lebih juga dikenali sebagai asal-usul kejadian ini mula berlaku. Baik, dalam karya sastra Naga Tasik Cini, pemikiran yang disampaikan mengenai asal-usul tempat berpusat terhadap kepercayaan bahawa Tasik Cini ini mula terbentuk melalui kuasa luar biasa yang berkait rapat dengan kehadiran naga sebagai makhluk mistik dan penjaga di kawasan tersebut. Cerita ini mencerminkan kepercayaan masyarakat bahawa tempat-tempat tertentu, terutamanya yang bersifat unik dan indah seperti tasik, gunung, mempunyai sejarah tersendiri yang dikatakan berkait rapat dengan dunia gaib. Selain itu, pemikiran ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat setempat memahami asal-usul Tasik Cini bukan sekadar melalui pandangan geografi atau sains, tetapi juga menyelubunginya dalam kisah-kisah mitos dan legenda yang mengaitkannya dengan makhluk luar biasa seperti naga. Kita tahu dalam kisah Naga Tasik Cini ini terdapat dua ekor naga, iaitu Naga Sri Gumung dan Naga Sri Pahang yang menjadi watak utama dalam kisah ini. Kehadiran dua ekor naga ini bukan hanya memberi ciri mistik kepada tasik tersebut, tetapi juga menggambarkan bahawa tempat itu sebagai suatu perkara yang sakral dan berkuasa, sesuatu perkara yang hebat kerana adanya makhluk seperti naga. Serta cerita ini juga menuntut penghormatan dari manusia. Di samping itu juga, pemikiran dalam karya ini menguatkan pandangan bahawa tempat-tempat bersejarah membawa elemen nilai budaya dan spiritual yang kukuh yang perlu kita jaga. Asal-usul Tasik Cini sebagai tempat yang dilindungi oleh dua ekor naga ini turut membawa mesej
dan pengajaran bahawa tempat-tempat semula jadi adalah adalah satu amanah yang perlu kita jaga dan dipelihara serta dihargai oleh generasi kini dan juga generasi yang akan datang. Baiklah, cerita ini bukan hanya sekadar tentang asal-usul tempat, tetapi tentang pentingnya mewujudkan hubungan harmoni antara manusia dan alam melalui penghargaan terhadap sejarah dan keunikan tempat tersebut. Ya, kita tahu dalam zaman sekarang, ah, elemen elemen ataupun kawasan-kawasan yang bersifat indah yang unik seperti tasik gunung ini ibarat telah dirosakkan atau tercemar akibat daripada perbuatan manusia. Dan kita tahu bahawa perkara ini seperti peribahasa datang seperti semut, pergi seperti ribut. Jadi dalam konteks ini, kita perlu hargai dan menjaga amanah serta memelihara bahawa tempat-tempat semula jadi adalah sesuatu perkara yang berharga dan perlu kita jaga tidak kisah pada generasi kini dan generasi yang akan datang. Ha, dan akhir sekali, melalui pemikiran ini, karya Naga Tasik Chini menggambarkan bahawa tempat itu sebagai simbol identiti budaya dan jati diri masyarakat, yang mana setiap tasik, gunung atau bukit dalam alam Melayu seringkali memiliki ceritanya tersendiri dan sejarah yang tersendiri serta memberikan makna mendalam dan pengajaran kepada kehidupan manusia. Okey, seterusnya cerita ini akan disambungkan dengan tema dan asal-usul kejadian cerita ini oleh rakan-rakan saya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada asal-usul kejadian makhluk alam. Dalam cerita mitos Naga Tasik Cini ini, pemikiran yang disampaikan berakar pada kepercayaan dan mitos tempatan mengenai asal-usul makhluk mistik yang mendiami alam semula jadi, terutamanya naga sebagai simbol kekuasaan alam yang misterius. Karya ini menyampaikan pemikiran bahawa alam semula jadi mempunyai makhluk gaib yang bertindak sebagai penjaga atau pelindung sesebuah tempat yang akan memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada alam sekitar. Naga di dalam kisah Tasik Cini ini bukan sahaja diceritakan sebagai makhluk yang berkuasa, malah dianggap sebagai lambang keharmonian antara manusia dan alam semula jadi. Seterusnya adalah pemikiran dalam karya ini turut mencerminkan nilai moral yang mendalam di mana setiap tindakan manusia terhadap alam akan membawa kesan yang besar baik secara fizikal maupun spiritual. Cerita ini seolah-olah mengingatkan bahawa manusia perlu selari dengan alam dan menjaga serta memelihara sumber semula jadi untuk memastikan keseimbangan yang berpanjangan. Dalam cerita ini, kehadiran naga yang misteri ini menggambarkan kuasa gaib yang melampaui kemampuan manusia yang menunjukkan bahawa alam mempunyai keunikan dan rahsia yang perlu dihormati dan sebaliknya bukan untuk diabaikan. Akhir sekali, pemikiran yang wujud dalam karya ini menekankan pentingnya penghormatan kepada warisan budaya dan kepercayaan tradisional. Cerita tentang Naga Tasik Cini ini membina identiti dan pandangan dunia masyarakat setempat yang percaya bahawa setiap unsur alam mempunyai roh atau penunggunya yang tersendiri. Dalam cerita Naga Tasik Cini ini, naga menjadi simbol kebijaksanaan tradisional dan kepentingan nilai kebudayaan yang menghubungkan manusia dengan alam dan makhluk gaib. Naga dalam cerita ini bertindak sebagai penjaga untuk memastikan alam semula jadi sentiasa bersih dan aman tanpa dikotori oleh pihak manusia. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula kepada asal-usul kejadian fenomena alam. Yang pertama,
Pemikiran yang disampaikan dalam kisah Naga Tasik Cini ini merangkumi kepercayaan masyarakat tempatan terhadap fenomena alam sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehadiran naga di Tasik Cini. Dalam cerita ini mengaitkan asal-usul fenomena alam di sekitar Tasik Cini dengan kehadiran naga sebagai penjaga tasik tersebut. Dalam hal ini, naga digambarkan bukan sahaja sebagai makhluk legenda tetapi juga sebagai simbol kekuatan semula jadi yang luar biasa. Masyarakat di sana juga percaya bahawa fenomena seperti air tasik yang berubah warna, kejadian banjir dan kemarau berkait rapat dengan kehadiran atau kemarahan sang naga yang mendiami tasik tersebut. Seterusnya adalah pemikiran ini mencerminkan pandangan bahawa alam bukan sekadar ruang fizikal tetapi mempunyai unsur spiritual yang perlu dihormati. Dalam konteks ini, fenomena alam yang berlaku di Tasik Cini dianggap sebagai peringatan atau isyarat daripada makhluk gaib, khususnya naga, untuk menjaga kelestarian alam sekitar di sekitar tasik tersebut. Cerita ini juga ingin menyampaikan mesej bahawa setiap fenomena alam adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam dan perlunya manusia untuk menghormati alam semula jadi untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Oleh itu, cerita ini ingin menyampaikan bahawa manusia hendaklah menjaga kelestarian alam sekitar dan tidak boleh mencemarinya dengan sampah-sampah sarap untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini seperti banjir kilat. Dan akhir sekali, karya ini ingin menonjolkan kepercayaan tradisional bahawa alam semula jadi mempunyai kuasa misteri yang tidak boleh dipandang ringan. Fenomena alam yang dikaitkan dengan naga tasik Cini menjadi lambang bahawa alam adalah sesuatu yang hidup, penuh dengan misteri dan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks ini juga, cerita Naga Tasik Cini menanamkan pemikiran bahawa fenomena alam perlu dihargai dan dilihat sebagai refleksi hubungan yang rapat antara manusia dan alam serta pentingnya keharmonian dalam setiap tindakan terhadap alam sekitar. Kisah ini ingin menyampaikan bahawa manusia dan alam perlulah selari, di mana manusia perlulah menjaga keseimbangan alam supaya kita dapat menikmati manfaatnya secara bersama. Okay, baiklah, seterusnya kita masuk kepada pemikiran asal-usul kejadian manusia. Di sini kita pecahkan kepada dua bahagian, manusia sebagai makhluk yang dilahirkan daripada alam dan yang kedua, simbolisme alam secara semula jadi. Kita masuk pertama. Dalam beberapa cerita rakyat, manusia pertama ataupun manusia purba dipercayai telah diciptakan atau muncul daripada tanah atau air yang ada di Tasik Cini. Okey, dalam konteks ini mereka percaya bahawa kewujudan manusia dipengaruhi oleh tanah dan tasik. Maka wujudlah manusia di situ. Misalnya ada yang percaya bahawa manusia pertama seperti nenek moyang mereka muncul dari dalam tasik itu sendiri. Seolah-olah tanah dan air yang subur di tasik itu melahirkan kehidupan baru. Dan terdapat beberapa versi cerita yang mempercayai bahawasanya terdapat hidupan yang ada di Tasik Cini tersebut, di mana terdapat satu penjaga ataupun dewa, di mana dewa tersebut adalah naga. Mereka percaya bahawa manusia wujud melalui hidupan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada simbolisme alam semula jadi. Dalam beberapa versi cerita dikatakan bahawa naga Tasik Cini berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam roh. Di sini mereka percaya bahawa naga Tasik ini sebagai satu penghubung antara alam roh dan alam manusia. Kepercayaan ini mencerminkan bahawa manusia, alam dan makhluk gaib seperti naga adalah satu kesatuan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Manusia dalam cerita ini mungkin dianggap sebagai satu makhluk yang berasal daripada alam, manakala berbeza pula dengan naga
Dalam cerita ini mereka menganggap bahawa naga sebagai satu makhluk yang berasal daripada alam roh. Simbolisme alam semula jadi ini yang mengaitkan kewujudan cerita naga tasik cini. Okey, melalui beberapa versi cerita berkaitan naga tasik cini, dapat saya simpulkan bahawa pentingnya kita menjaga keseimbangan alam dan menghormati alam semula jadi. Kisah naga yang melindungi tasik cini dan persekitarannya mengajar manusia agar tidak merosakkan ataupun mencemari sumber alam semula jadi. Harmoni antara manusia dan alam serta makhluk gaib adalah kunci untuk kita mencapai sesuatu kesejahteraan hidup di sini. Okey, pengajaran ini juga menekankan bahawa tidak tanduk manusia boleh membawa akibat yang baik ataupun buruk bergantung kepada bagaimana mereka menjaga hubungan dengan alam dan sesama makhluk. Okey. Dengan itu kita diajar untuk hidup secara beradab, berhemah dan saling menghormati ekosistem yang ada di sekeliling kita. Okey, maksudnya di sini melalui beberapa versi cerita, kita percaya bahawa naga tasik cini yang menjaga tasik tersebut menekankan bahawa kepentingan menjaga alam semula jadi di sini. Baiklah, itu sahaja daripada kami mengenai pemikiran yang terdapat dalam cerita Naga Tasik Cini ini. Diharapkan dengan pembentangan yang disampaikan oleh kami semua dapat membantu pendengar untuk memahami tentang pemikiran yang terdapat dalam cerita ini. Baiklah, sebelum kita beranjak kepada sesi lakonan, saya akhiri sesi pembentangan dengan serangkap pantun. Kalau ada semua di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada kami. Tasik, satu sumber air. Sudah tentu punya sumber makanan. Go. Wah, sumber air Tasik. Aku rasa tempat ni sesuai untuk dibuat penempatan. Dengan adanya Tasik di sini, aku rasa ini juga sesuai untuk sumber makanan. Hoi! Siapa yang berani mengganggu kedamaian di sini? Tenang, Gabang. Dia ni hanya manusia. Aku Tok Batin. Aku ketua asli untuk berlaku di sini. Manusia, apa hajat kau ke sini? Aku datang ke sini hanya meminta penempatan. Lihat di sekitar ini sesuai untuk dibuat penempatan. Aku telah mendengar kisah kalian berdua. Cuma aku ingin mengetahui lebih lanjut. Adakah kalian benar-benar naga? Buah betik di atas para, buah pisang di atas lemari. Tasik ini kami yang jaga. Izinkan saya membalas dengan saja. Bolehkah Tuan Naga? Kalau kau pandai, silakan. Setiap belajar rendah punya kebenaran. Di balik kabut tersembunyi pengajaran. Asyik bisu, bisik pada yang satu. Kisah leluhur yang tiada jemu. Apa kisahnya wahai Tuan Naga? Apakah rindu gunung pada Tasik dan gunung? Apakah dendam yang kian terpendam? Atau kasih yang pernah terasih? Aku percaya pada yang tak nampak, pada dia halus,
pada gelombang tengah setiap bayu membawa kisah yang terpendam setiap ombak menyusun hikmah terbenar. Wahai penjaga tasik, rahsia agungmu kabarkan padaku, bisikkan pada waktu, biar aku tahu, biar aku rasa legendamu tak pernah pudar, tak pernah patah. Bisik lagi. Tasik ini mempunyai banyak rahsia dan misteri yang terpendam. Jika kamu mulakan dengan sajak, aku akan membalas sajakmu dengan syair ini. Dengarkan baik-baik kisah kami sebagai penjaga tasik ini. Tasik ini lagilah bersinar, nada bersemayam dalam air yang jernih. Misteri terpendam, kisah yang megah, dalam semuanya ada sesuatu berharga. Dia air bergetar seolah berbisik, cerita lama mengait jiwa yang rindu. Hutan menghijau menemui rasa, naga menjaga khazanah abadi. Setiap pemandangan penuh pesona, menyimpan harapan di kalbu yang hampa. Dari zaman berzaman takkan terlupa, naga tasik ini simbol budaya kami. Itu sahaja kan daripada aku. Wah, sebutnya naga. Izinkan saya sebagai ketua disiplin berani kau membalas dengan pantun. Silakan wahai manusia. Di tasik sini legenda terpendam. Dia air berbisik menyimpan rahsia. Naga sembunyi di bawah ramaian dalam. Kisah mitos yang dicari takkan bersia. Ceritakanlah wahai naga, apa rahsia yang tersembunyi di sini? Aku ingin mendengarkannya. Baiklah, aku akan mengatakannya. Tasik ini bukan sekadar tempat biasa. Ia adalah singgahsana istimewa. Wah, menarik. Di mana ia menyimpan 1001 rahsia yang tidak bisa diungkap oleh mulut sahaja. Banyak yang datang, tetapi hanya sedikit yang memahami tentang kisah kamu dulu. Apa yang aku perlu fahami, wahai Tuan Naga? Manusia, kami di sini bukan untuk menghalang perjuangan kamu, tapi kami berdua di sini adalah untuk menjaga tasik ini daripada dicemari oleh manusia yang bersifat dengki. Aku bukan buat apa. Aku ingin hanya membawa penempatan di sini. Manusia, kisah tasik ini bermula dengan pelbagai sejarah penuh derita dan pengajaran bagi sesiapa manusia yang ingin mendengarnya. Ceritakanlah wahai tasik naga. Aku ingin mendengarkannya. Apakah keistimewaan yang ada di sini? Ingin mendengarkannya. Baiklah, silakan Sultan untuk menceritakan kepadanya. Pada ketika dahulu, tasik sini ini adalah tempat pertemuan para dewa. Kami dilantik untuk menjaga keindahan dan keseimbangan alam di tasik ini. Namun, manusia sering datang dengan niat dan bertindak dengan salah. Mereka mencari kekayaan dan kuasa, bukan kebijaksanaan dan manfaat dari tasik ini. Itulah punca yang merubah segalanya. Jadi, kisah tasik ini boleh diungkapkan dengan syair yang aku akan dendangkan. Wah, menarik. Aku ingin mendengarkannya itu. Silakan wahai Tuan Naga. Dengarkan. Al-Kisah Naga di tasik sini hidup sembunyi dalam keadaan sunyi. Di balik air nan damai sekali tersimpan kisah penuh misteri. Orang asli datang membuka tanah
mencari rezeki dengan penuh tabah. Wanita tua muncul menyanggah, kawasan ini milikku yang sah. Dekat dicacak di tanah lapang, tanda amaran di situ terang. Jangan dicabut hingga ku hilang, janji diikat, aman dipegang. Sini adalah pengajaran daripada kasih Cina. Namun manusia terlupa kata, syarat dilanggar, janji tercela. Laut dan buruh datang melanda, air memancar, bumi melata. Hutan menghijau, naungan dan indah, langit jingga, cahaya kian pudar. Datanglah naga bernafas megah, tasik Cini jadi bergetar. Wah, tak menarik pengajaran ini. Kau harus menjadikan itu sebagai satu pelajaran untuk diri setiap penduduk itu. Berharap mereka tidak merosakkan keharmonian di sini. Aku sekadar ingin membuka pendapatan. Tidak ingin mengotorkan hasil ini. Aku faham apa yang Kebu Buddha katakan ini. Baiklah, kau telah menunjukkan keberanian kau. Oleh itu, aku akan memberikan pantun kepada kau, Tok Batin. Apa yang perlu kau lakukan untuk menjaga keindahan tasik ini? Dengarkan baik-baik. Matanya tajam bagai kilatan, mendiam tenang, tak nampak rupa. Gagah perkasa penuh kesakitan, dalam diam dia berkuasa. Hei manusia, jika kau memang tulus dan ikhlas untuk menjaga tasik ini, juga perlu menemui kunci dan kau akan diberikan peluang yang berbeza. Kau perlu melihat dunia dari perspektif yang berbeza. Hanya hati manusia yang bersih dan tulus dapat ganjaran. Aku ikhlas, wahai Tuan Naga. Aku perlu segera mencarinya supaya aku bisa membuka pendapatan di sekitar ini. Aku ingin mencari. Tasik ini penuh dengan misteri, penuh dengan rahsia yang belum terungkap. Aku harus memastikan kami menjaga alam ini dengan baik. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh alam. Hei Tok Batin, kau kembali lagi ya. Berani kau menjejakkan kaki lagi ke tanah ini ya. Itulah Tok Batin tersebut yang telah kau katakan itu. Hei Tok Batin, apa yang buatkan kau berani untuk datang ke tasik ini semula? Seperti yang telah kau katakan, aku sekadar ingin membuka pendapatan. Aku lihat di sekitar ini sesuai untuk membuka pendapatan. Aku tidak kacau kamu. Aku hanya ingin membuka pendapatan di sini. Hei Tok Batin, kau tahu bahawa tasik ini penuh dengan sejarah dan penuh dengan Penuh dengan apa, wahai Tuan Naga? kami berdua sahaja yang tahu bahawa tasik ini penuh dengan misteri dan kisah-kisah dewa. Jadi kami di sini adalah penjaga, bukan untuk menghalang manusia tapi untuk mengelakkan sebarang pencemaran yang berlaku di tasik ini, wahai Tok Batin. Betul, tenang wahai Tok. Wahai Tok Batin, tadi aku melihat ramai orang. Itu siapa semuanya? Itu dan itu. Itu semua pengikut aku. Kami telah jauh merantau ke sini semata-mata ingin membuka pendapatan. Aku datang ke sini ingin meminta izin dengan kamu Buddha. Aku harap kamu memberikan izin kepada kami. Hei Tok Batin, tasik ini tidak hanya milik manusia. Ini adalah tempat yang dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh kami serta palang makhluk. Jika kalian ingin membuat pendapatan di sini, setiap tindakan kalian akan ada akibatnya. Aku setuju. Aku
Apakah wahai Tuan Naga? Keberanian kalian akan aku uji. Kerana masih banyak yang harus kalian pelajari. Kamu semua setuju? Kalau kamu semua setuju, aku setuju. Tapi kamu semua benar-benar tuluskah untuk mengetahui dan menjaga tasik ini? Tok Batin. Sejujurnya, kami bersetuju dengan syarat yang telah kamu keluarkan. Persilakan ingin mendengar apa syarat. Wahai naga serikat semua, kau berikanlah syarat untuk menguji keberanian mereka dan keikhlasan mereka untuk menjaga tasik ini. Jangan beri mereka peluang seperti manusia sebelum ni yang mereka memberikan kesan buruk kepada tasik ini. Baiklah saya faham. Wahai Tok Batin dan pengikutkan, dengarkan baik-baik. Jika kalian ingin benar-benar menjaga tasik ini, kalian harus tahu bahawa alam ini bukan hanya tentang apa yang terlihat dari luar sahaja. Setiap getaran yang kalian rasakan, setiap hembusan angin, setiap area air, semuanya memiliki cerita yang tersendiri. Ini bukan hanya tentang hidup bergantian, tetapi tentang memahami dengan hati yang tulus dan jiwa yang tulus. Wahai manusia, wahai Tok Batin dan kalian semua, untuk menjadi penjaga alam di tasik ini, kau harus tahu bahawa bagaimana merasai setiap getaran yang ada. Hutan ini memiliki bahasa dan getaran yang tersendiri. Air di tasik ini berbicara dengan cara yang tersendiri. Jika hati kalian bersih, kalian semua akan memahami apa yang aku maksudkan. Wahai Tok Batin, Kami akan mendengar dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka. Apakah pantang larang yang telah kamu katakan itu? Dan kami semua akan patuhi larangan kamu yang telah kamu katakan itu. Dengarlah baik-baik mereka, Tuan Naga kalian semua. Izinkan saya berpantun. silakan. Dengar baik-baik. Dengarlah baik wahai sang naga. Pantun dicipta untuk berjanji. Keindahan tasik akan kami jaga, tersinggah indah untuk disaji. Baiklah Tok Batin, dengan kau benar dan betul-betul tulus untuk menjaga keindahan tasik ini, kami berdua akan perkenalkan satu persatu apa syarat-syaratnya. Silakan wahai naga. Baiklah Sifat, dengar saya. Larangan yang pertama, jangan pernah mengganggu kedamaian tasik ini. Jangan sesekali mencemari air, kerana ia adalah jiwa kepada tasik ini. Jika air tercemar, alam sekitar ini akan menderita. Dan begitu juga dengan kau dan pengikut kau, wahai Tok Batin. Dengarkan pantun baik-baik. Air tasik tenang, indah. Jangan dicemar, jangan diganggu. Bersihnya alam membawa rahmat. Jika tercemar, padah yang menunggu. Adakah kau betul-betul berani selepas mendengar syarat daripada naga sebelum wahai Tok Batin? Kami setuju dan kami berjanji akan menjaga keharmonian serta keindahan di sini. Sabar dahulu wahai Tok Batin. Ada lagi pantang larangnya. Hah? Ada lagi? Katakan satu tadi. Sebab itu aku kata bahawa tasik ini perlu betul-betul orang yang ikhlas saja untuk menjaganya. Sekiranya engkau tidak sanggup, maka angkatlah kaki kau dan pengikut-pengikut kau semua daripada tasik ini. Aku tidak mahu melihat wajah-wajahmu. Nah, tenang wahai Sifat. Sampaikanlah kepadanya apa pandangan itu. Adakah kau mahu mendengar lagi wahai Tok Batin? Aku ingin mendengarkannya. Adakah kau sanggup untuk mengganas syarat yang pertama yang diperkenalkan oleh naga si gunung? Sanggup dan aku setuju dengan syarat yang telah kamu katakan tadi. Baiklah. Dekat dan kuat. Dekat dan kuat. Baik. Pada syarat yang kedua pula Tok Batin. Adakah kau mahu mendengar? Aku ingin mendengarkannya. Cepat wahai Tuan Naga. Baiklah.
Engkau kena tahu bahawa tasik ini memerlukan kesabaran untuk menjaganya. Engkau tidak perlu mendesak-desak kami berdua. Jika engkau tidak ada sifat kesabaran, angkat kaki kau dan tunjuk kau sahaja. Maafkan saya, Tuan Datuk. Maafkan saya, wahai Tuan Naga. Baiklah, ini pantang larang kedua. Jangan biarkan rasa tamak menguasai hati kalian semua. Keindahan alam ini bukan untuk diperlakukan sebagai milik pribadi. Jangan pernah cuba mengambil apa yang bukan hak kalian. Kerana jika kalian memutuskan untuk menguasai alam, maka alam akan membalas dengan cara yang tidak pernah kalian sangkakan. Gunung tinggi di sini dikabus, hijau menghias segenap bumi. Ambil yang perlu, janganlah rakus. Alam murka tak terduga nanti. Sahaja kau, wahai Tuan Naga. Aku mau tanya kepada kalian semua. Adakah sifat tamak menghantui jiwa-jiwa kalian semua? Jawablah, wahai manusia. Tiada. Kami tiada sifat itu. Kami hanya sekadar ingin membuat penempatan di sini. Apa tujuan kau sebenarnya untuk membuat penempatan di sini, wahai Tok Batin? Aku ingin hidup di sini. Melihat tempat ini. Bukan untuk penempatan. Lihat di sana. Air tasik yang tenang. Lihat binatang-binatang berkeliaran di sini. Lihat benda itu boleh diberikan makanan kepada sumber makanan kami. Ya, memang benar Tok Batin, sebab kami berdua ada di sini. Kami yang menjaga tasik ini. Kami yang menghalang semua manusia daripada sifat jahat dan keji untuk menghapuskan tasik ini. Percayakanlah saya, wahai Tuan Naga. Saya berjanji. Dan ketika saya di sini berjanji. Tidak akan mungkin janji, wahai Tuan Naga. Baiklah, wahai Tok Batin. Sebelum itu, kau harus tahu apa akibatnya jika kau melarang pantang larang yang telah diberikan oleh kami sebenarnya. Apa yang harus aku tahu, wahai Tuan Naga? Aku ingin dengarkannya. Baiklah. Oleh kerana tekad dan pengikut kau yang kuat, aku akan memberikan akibat kepada pantang larang tersebut. Akibatnya bukan hanya penderitaan bagi kalian, tetapi juga bagi seluruh alam ini. Alam ini mempunyai keseimbangan yang sangat rapuh. Jika kalian gagal menghormatinya, keseimbangan itu semuanya akan runtuh. Betul-betul, wahai Tok Batin. Bukan itu saja akibatnya. Aku tahu bahawa kamu dan kau juga Tok Batin mempunyai keluarga tersendiri. Betul? Betul, wahai Tuan Naga. Jadi jika engkau memberikan kerosakan kepada tasik ini, bukan saja kalian saja yang terlibat, tetapi keluarga kamu, ahli-ahli keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu juga akan terlibat dalam menerima bencana tersebut daripada alam-alam ini. Maksud kamu berdua, keturunan aku akan rosak jika merosakkan kerohanian itu. Ya, benar itu Tok Batin. Sebab itu aku banyak kali tanya kepada kalian semua, adakah kalian betul-betul ikhlas dan tulus untuk menjaga tasik ini bersama, dan adakah sifat tamak menghantui jiwa kalian semua? Dengar pikir-pikir kau di sini. Tuan Naga telah bertitah pada aku untuk menjaga kamu semua. Jadi dengarkanlah perintah yang telah beliau katakan itu. Tetapi Tok Batin, jika kau dan pengikut kau menjaga kedamaian dan kesucian tasik ini, alam akan memberikan kenikmatan dan ganjaran yang tidak bernilai kepada kamu semua. Aku mahu tanya kepada engkau, Tok Batin. Aku yang telah ketemukan dengan Tuan Naga. Dipersilakan. Sudah berapa lama engkau merancang untuk datang ke tasik ini? Kerana aku mula-mula melihat engkau datang berseorang, tetapi kali ini engkau membawa pengikut-pengikut kau. Pada mulanya aku datang sendiri hanya sekadar untuk melihat. Namun perhatikan dan membawa melihat tempat ini sesuai untuk diberi pendapatan. Oleh itu kembali ke kampung halamanku untuk mengatakan kepada penduduk dan pengikut-pengikutku di sini untuk berpindah ke di sini kerana bagiku tempat ini sesuai. Dan kami berjanji untuk menjaga kedamaian, kerohanian, keharmonian di kawasan ini. Wahai naga Sri Gunung, aku melihat mereka ini semua
berniat yang baik dan ikhlas untuk menjaga tasik ini. Jadi, aku mau memberikan kalian nasihat untuk terus memelihara tasik ini bersama-sama. Dan wahai naga, wahai Topatin, ingat, alam ini bukan hanya tentang apa yang kalian lihat sahaja, tetapi tentang apa yang kita rasakan juga. Jika kalian membuka hati dan mendengarkan bisikan alam, kalian akan menemukan kunci yang paling berharga. Dia adalah perjalanan ini akan mengubah kalian, dan hanya mereka yang berjiwa murni akan dapat menanggung beban dan amanah ini. Terus tangguh menanggung beban dan amanah yang telah kau berikan. Aku berjanji dan pengikut berjanji untuk sentiasa menjaga tasik ini. Sebelum kau beredar, dengarkanlah nasihat daripada naga Sultan. Apakah nasihat tersebut dari Tuan Naga? Apa yang kau dengarkan? Wahai Topatin dan pengikut-pengikutnya, jangan lupa, perjalanan ini bukan hanya tentang menjaga tasik ini, tetapi perjalanan ini juga adalah untuk menjaga alam serta menjaga diri sendiri. Kalian akan melalui perjalanan yang berliku-liku dan banyak perkara yang lebih daripada apa yang kalian harapkan. Jadi, pupuklah sifat dan jiwa-jiwa kalian untuk ada kesabaran, sabar dan saling bekerjasama untuk menjaga tasik ini. Aku tidak mahu ada manusia yang bersifat rakus, tamak, sekaligus mampu mengerosakkan tasik ini yang telah aku dan Naga Sri Kumo pelihara selama ini. Wah, menarik. Aku ingin memberikan pantun kepada kalian dua sebelum berpisah. Jika ada sumur di ladang, boleh kami menumpang padi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Terima kasih wahai Tuan Naga atas nasihat-nasihat yang telah kami berikan. Kami dan betul kami berjanji menjaga permainan ini. Baiklah Topatin. Sampai jumpa lagi. Sebelum itu, mari semua. Jagalah diri kamu dan kalian semua baik-baik. Betul. Jagalah keindahan dan kelestarian alam ini serta tasik. Jangan kau sesekali melanggar. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih wahai